Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kasih sayang. Kita bersama lagi dalam audio siar Keramat Hamka bersama saya Dr. Halina Nizah Siraj dan tetamu saya yang sentiasa setia menemankan saya dalam perbincangan tentang buku-buku Profesor Dr. Hamka ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan daripada Arba Foundation. Khabar Ustaz, sihat ya? Alhamdulillah. Okey. Kita sebenarnya memang kalau membaca buku-buku karangan daripada Profesor Hamka, kita dapat rasakan bahawa nasihatnya itu ataupun pandangan dan juga refleksinya itu sangat dekat dengan pengalaman kita sendiri Dan buku ini kita bincangkan kali ini dalam episod lepas adalah buku Falsafah Hidup yang ditulis pada 1940 Azlan. Dan ini adalah merangkumkan pengalaman beliau bersama dengan mentornya iaitu Sultan Mansur yang merupakan juga abang iparnya dan dia sebagai remaja umur 15 tahun mengikut saja dan inilah yang dihasilkan sebagai satu kutipan dari sudut hikmah dan mudah-mudahan kita menyampaikan jugalah sedikit niat dan hasrat. Mudah-mudahan ada orang yang mendapat manfaat daripada ilmu yang kita perpanjangkan ini. Jadi episod lepas Ustaz Azlan kita bincang tentang apakah itu keadilan. Itu adalah chapter yang bab-bab yang agak di belakang kita buat tak konvensional sikit. Kita tak pergi yang chapter pertama dulu, kita pergi terus chapter 7, 8, 9 dan dalam bab yang ini mengatakan tentang keadilan yang mana ada 3 komponen penting, iaitu kesamarataan atau persamaan, kedua adalah keadilan, kemerdekaan, dan yang ketiga adalah hak milik atau hak asasi. Jadi kita sebenarnya nak rangkumkan semua tu lain dan dalam episod lepas kita mungkin dah bincangkan tentang kenapa manusia sering memberikan layanan yang berbeza dari sudut yang lebih kaya, lebih miskin, lebih berilmu dengan tidak. Dan kita dapati itu adalah fitrah manusia rupanya. Jadi untuk itu kita perlu berusaha memastikan kita dapat melihat kepelbagaian itu sebagai kekuatan. Hari ini kita sempena bulan Merdeka ni lah kita lihat 3 bentuk kemerdekaan yang dinyatakan di dalam buku ni. Kemerdekaan dalam konteks menyatakan pandangan, buah fikiran dan juga pendapat. Ada maknanya bila kita merdeka ni Ustaz Azlan, kita kena tahu di mana batasnya. Ada tak batas dia ataupun boleh merdeka ikut suka sajalah tak ada langsung batasan. Keduanya tentang kemerdekaan beragama. Ini juga adalah freedom of expression dilindungi oleh perlembagaan kita, dan juga kemerdekaan dalam konteks hak milik. Maknanya kita boleh memiliki sesuatu itu dan dalam mesej Islam itu sendiri dia memang Rasulullah SAW diturunkan untuk memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah SWT yang merupakan satu perhambaan yang lain impak dia. Kalau dengan manusia kita takut dengan kita tuan Tuan kita menindas kita, semuanya dia yang tentukan tapi kita makin takut dengan Tuan kita ni. Tapi kalau dengan Allah SWT menjadi hambanya itu dia lain. Kita makin menghampir dengannya, kita makin rasakan segala suruhan dan apa yang dia tentukan itu adalah untuk kebaikan kita. Silakan Ustaz Azlan untuk menghuraikan dalam konteks ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok Profesor Hamka bercakap panjang lebar tentang kemerdekaan, dan kita kena ingat background sewaktu tulisan ini ditulis dan bagaimana beliau membesar itu. Satu dalam konteks penjajahan dan bagaimana dikawal cara fikirnya, bahasanya pun ditekan, agamanya ditekan. Dan Hamka memang ada menceritakan bagaimana agenda Belanda masuk ke Indonesia pada ketika itu untuk menghakis identiti keberagamaan dan adat budaya yang mereka pegang. Dan itu semua adalah backdrop di sebalik bagaimana Hamka melihat kemerdekaan sebagai satu nilai yang besar. Dan tentunya kalau kita baca tulisan orang-orang yang dipenjara, orang yang pernah ditekan, bila mereka bercakap tentang keadilan dan kemerdekaan,
Dia memang lain rasa dia berbanding orang yang hanya membaca buku dan memetik kata-kata sedemikian orang ni cakap begitu, berbeza dengan orang yang pernah melaluinya sendiri kan. So bila yang kita lihat tadi bila Dr. Har sebut tentang Nabi datang membawa mesej yang memerdekakan siapa sahaja yang mendengar ayat Allah pada ketika, misalnya kalau kita lihat konteks sirah Nabi, tentu sampai hari ini pun ramai orang yang baru rasa dimerdekakan. Saya buat kajian berkaitan dengan mu'alaf waktu masters di UKM dulu. Dan itu antara benda yang bila kita interview, antara benda yang common kita dapat daripada orang yang memeluk Islam ni, kekuatan untuk dia, sebab saya buat kajian tu berkenaan implikasi perundangan. Maksudnya dia kena berdepan dengan perpisahan, hak milik anak, harta, banyak isu. Tapi kekuatan yang dia ada untuk mengharungi semua konflik itu adalah apabila dia dapat rasa agama tu meresap dalam diri dia, dia rasa merdeka dan dia sanggup berdepan dengan apapun cabaran. Ada orang yang dihalau keluar, ada orang yang diberhentikan kerja, macam-macam, diberhentikan beasiswa oleh keluarga. Jadi bila kita lihat waktu zaman Nabi SAW, Abu Bakar, Bilal ibn Rabah, Khabbab ibn Arat, Sumayyah, Yasir, golongan-golongan yang lemah dihambakan seperti Dr. Har sebut, daripada kecil diperhambakan, mereka dibeli, dijual beli seperti barang, dan mereka dikerjakan seperti less than human. Beberapa bulan terakhir ni saya pun agak obses sikit tengok movie dan dokumentari berkaitan perhambaan. Yang mana lihat apa yang berlaku di US tu, saya tak sangka hanya 60 tahun sebelum ini it was rampant. Perhambaan itu satu perkara yang luar tak boleh nak dibayangkan sekarang orang boleh terima benda tu. Bagaimana orang dikerjakan tanpa gaji, bagaimana mereka dilayan. Antara dokumentari terbaru juga yang keluar di salah satu portal yang terkenal ni adalah Will Smith. Dia moderate that series, bercakap tentang amendments dalam constitution di Amerika, dan antara topik yang sangat menarik itu adalah beberapa episod fokus kepada isu perhambaan yang berlaku pada ketika itu. Dan bagaimana every white man pada ketika itu take pride of owning hamba-hamba ni, dan termasuk presiden dan sebagainya, dan betapa susah mereka nak amend. Dan sebenarnya walaupun sudah di-amend, sampai hari ini social ordernya masih ada lagi bau-bau kauman, bau-bau memandang rendah dan hina. Sama juga zaman Nabi, sampai walaupun Abu Bakar dah membeli Bilal, membebaskannya, dalam suasana Islam ia hilang. Walaupun sekali-sekali kita akan nampak ada sahabat yang terlanjur menyebut wahai anak si perempuan hitam. Sebagainya. Maksudnya bukan senang nak hapuskan sentimen dan juga struktur hidup sosial yang dah lama memperhambakan orang. Tapi bila kita lihat bagaimana sahabat-sahabat ni bila dicabut rantai yang selama ini membelenggu mereka jadi bintang. Mereka jadi, dan memang simbolik sangat bila Nabi Fathul Mekah tu, Nabi suruh spesifik Bilal panjat Kaabah dan laungkan azan di atas Kaabah. Dan ada riwayat sirah menyebut orang yang baru masuk Islam, mereka boleh terima bahkan kita dah tak nak sembah berhala, tapi melihat Bilal panjat tu, that was really disturbing for them. Dia tak boleh nak hadam apakah yang sedang berlaku. Itu cara Nabi nak tunjukkan bahawa ini adalah perubahan yang real, bukan hanya lip service. Len, mungkin nak mencela di sini. Kalau kita lihat sebagai wanita pula, isu perhambaan ni dia berlapis-lapis lagi. Dia maknanya mungkin Saidina Bilal adalah lelaki yang berkulit hitam, tapi bayangkan Hajar adalah seorang hamba yang berkulit hitam juga kan ya. Tetapi Dr. Har kalau nak mendapat kekuatan untuk sa'i tu Dr. Har akan lihat seorang daripada sister kita dari Afrika yang sedang sa'i juga, dan Dr. Har ikut dia sebab Dr. Har nak merasakan bagaimana Hajar ketika itu berusaha mencari air itu untuk anaknya kan. Itu satu dari sudut kegigihan seorang ibu. Tapi perbuatan itu boleh saja dimulakan oleh seorang Nabi katnya, seorang Nabi, contohnya Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail kan, dan dituruti dan diikuti sampai ke hari ini ribuan tahun. Tetapi Allah memilih Hajar kerana mesejnya sangat jelas Allah boleh pilih siapa yang dia nak dan dia memilih seorang perempuan, bukan seorang lelaki. Dia memilih seorang perempuan hamba, bukannya seorang perempuan yang permaisuri ke atau bagaimana dan dia memilih seorang perempuan hamba yang berkulit hitam, bukannya seorang perempuan hamba yang cantik, mulus begitu.
Jadi kalau mungkin di dalam struktur mata kasar manusia ketika itu, dan juga mungkin hari ini adalah the lowest of the low, ya, tapi Allah angkat dia. Dan Allah macam satu penyataan yang sangat kukuh untuk mengatakan, I don't see that in any of you. Saya tak nampak, ya, Allah tak lihat gendernya, Allah tak lihat kulitnya, Allah tak lihat keturunannya. Itu very strong message yang ada di dalam Baitul Haram itu sendiri, ya. Daripada Hajar ni, saya memang rasa elemen kemerdekaan yang paling hebat pernah diekspresikan itu adalah pada ketika Ibrahim AS meninggalkan dan Hajar bertanya, Allah amaraka bihadha, Allah yang memberitakan kau buat benda ni, dan Ibrahim menanggung perasaan sedih itu, tak boleh nak berkata apa pun, dia hanya mengangguk dan terus berjalan. Dan pada ketika itu Hajar menyebut bila Ibrahim mengiyakan bahawa ini adalah arahan Allah, dan dia kata falan yudayyi'una Allah idzan, kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kami atau akan biarkan kami. Itu kemerdekaan abadi lah, maksudnya tak bergantung walaupun pada suaminya pada ketika itu. Kalau suaminya sudah melakukan apa yang diarahkan Allah, maka, dan demikian Allah pilih angkat. Para ulama sebut, cuba kira berapa ramai yang mengikut sa'i itu, rukun dalam Islam, kerja haji, berapa banyak pahala itu, baru Allah tunjukkan kemuliaan dan mengangkat dia di dunia. Air Zam-Zam juga disebabkan kisahnya, dan bagaimana nanti Allah akan angkat dia di syurga. Dan dia adalah ibu kepada Ismail dan ibu kepada neneklah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sampai hari ini kita tidak akan boleh melupakan Hajar, namanya akan terus disebut sampai kiamat. Sampai anak Azlan yang kecil sekali pun namanya Hajar. Itulah, baru lahir ni, masa tu tengah study sebab nak musim haji ni, nak refresh balik kisah Nabi Ibrahim dan Hajar tu. Kita kata tak boleh pilih nama lain dah, kena bagi Hajar juga. So kita so inspired. So sama juga dalam sirah Nabi tadi, bila kita sebut tadi Dr. Har ada sebut membebaskan perhambaan daripada sesama manusia kepada perhambaan kepada Tuhan. Dan itu adalah satu quote yang dari Rib'i bin Amir waktu dia diutus pergi berjumpa dengan Raja Rustum. Dia adalah tentera biasa je, dia bukan komando pun, dia bukan peringkat general dan sebagainya, tapi bila diutus menghadap raja yang besar, pada ketika itu secara budayanya orang tak akan berani bercakap depan raja pun. Orang tahu hukumnya confirm mati, kalau raja marah sikit, tersinggung sikit, pancung. Tapi pada ketika itu dia menyebut, Allah mengutuskan kami, yukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillahi rabbul ibad. Allah mengutuskan kami untuk mengeluarkan perhambaan sesama manusia kepada menghambakan kepada Tuhan manusia. Dan mesej itu menggegar istana itu, satu konsep, satu perubahan yang mana kalau kita lihat waktu saya pun baru je baca semalam bila cerita tentang Bilal, dia hanya cukup dengan dia tahu perkataan ahad itu. Umar Al-Khattab tanya, kenapa engkau terus menyebut ahad, tak sebut perkataan lain? Dia kata, hanya satu tu aku tahu tentang Allah, dah dia merdekakan perasaan dan jiwa. Kalau aku tahu yang kedua, aku akan sebut perkataan yang kedua. So betapa powerfulnya kemerdekaan itu bila mereka sanggup menzahirkan Islam dan menanggung apa saja derita yang dikenakan. Itulah kemerdekaan mereka, bukan orang yang ada banyak. Misalnya Sumayyah, tak sempat solat pun, tak sempat, tapi conviction, kepercayaan itu sudah cukup sehingga dia mendapat syahid yang pertama. Dalam Islam ni syahid yang pertama orang perempuan, dan dia juga berkulit gelap. Dia orangnya datang daripada Habsyah. So sebab tu saya lebih suka sekarang ni metodologi bila cerita sirah, suka sebut yang ni cerah, yang ni gelap, supaya kita nampak sebenarnya ialah komuniti yang majmuk dan bercampur. Bukan ada satu dua orang sahabat je yang gelap, lain semua cerah. Tak, dia ramai. Even ibu yang menjaga Nabi SAW, Ummu Aiman, daripada sebelum Nabi lahir dialah bidan, sampailah Nabi wafat pun dia masih di situ, adalah seorang wanita daripada Habsyah, African lady, yang Nabi panggil dia sebagai Ummi, sebagai ibu. So itu benda-benda yang dalam konteks hari ni, ada ulama yang sampai menyebut kalau Bilal masih hidup hari ini radhiyallahu an, barangkali disebabkan cara kita memandang rendah kepada orang gelap, kita mungkin tak bagi pun dia azan di surau kita. Betapa teruknya bagaimana bahkan dalam Islam sendiri kita dah terheret dengan isu-isu yang remeh, melihat rendah pada warna kulit sebagainya. Dan Bilal rupanya baru saya tahu juga semalam,
bahawa dia lah satu-satunya orang yang pertama kali azan di ketiga-tiga masjid. Dia lah orang pertama azan di Masjid Nabi, dia orang pertama azan di atas Kaabah, dan dia lepas kewafatan Nabi dia tidak dapat hidup di Mekah dan di Madinah. Dia sentiasa teringat Nabi, so dia pindah ke Syam. Dan dia adalah orang pertama bila Baitul Maqdis dibuka, dia orang pertama yang azan di Masjidil Aqsa. Dan waktu dia azan, setelah beberapa tahun orang tak dengar dia azan, semua orang menangis sebab azan tu membawa segala memori bersama dengan Nabi SAW. So itu kelebihan. Dan apa yang kita nak kaitkan di sini adalah menyatakan pendirian tu, menyatakan fikiran. Itulah kemerdekaan yang kita lihat. Siapapun yang dengan Nabi SAW pada ketika itu, Nabi sentuh mereka dengan iman. Luar biasa. Kadang-kadang kita pun rasa kita kuat tak sekuat itu, maksudnya kita ada pendirian, ini adalah keimanan kita, dan kita diancam, kita diugut. Mungkin tak perlu dipukul, kalau diugut, dibuang kerja, hilang putus pendapatan pun sudah mengganggu kita punya kestabilan emosi dan pertimbangan. Tapi mereka begitu kuat, dan itulah kemerdekaan yang sebenar. Tidak ada langsung pergantungan attachment ataupun takut dia kepada mana-mana unsur lain, sebab dia yakin Allah Ar-Razzaq, Allah Rabbun. Tapi lain, orang-orang inilah yang sangat ditakuti oleh orang lain. Bila adanya di dalam organisasi orang-orang yang ikhlas dan juga memang telah memerdekakan dirinya daripada segala kemelut ketakutan yang biasa ini, orang itu memang sangat digeruni oleh orang lain. Jadi dan walhalnya dialah mungkin orang yang terbaik untuk memimpin, orang yang terbaik untuk berada di hadapan, tapi kerana kegerunan kita itu, maka segala tipe muslihat dan usaha akan dilakukan untuk memastikan dia tidak menjadi pemimpin kita, sebab dia punya merdekanya dia itu akan berkadar terus dengan keikhlasannya. Dan di situ tentu orang yang mungkin banyak sangat udang sebalik batu ni lah contohnya kan, niat-niat yang ulterior motives ni memang sangat bimbang dengan individu-individu yang seperti ini. Betul. Bila baca memoir ataupun tulisan-tulisan orang yang pernah berduduk di penjara ni, menarik. Bukan hanya zaman sekarang, tapi juga zaman misalnya Ibn Taymiyah. Dia ada ungkapan disebut, kalau mereka dapat rasa apa yang aku rasa, tentu mereka akan bunuh aku. Sebab kebebasan, walaupun duduk di sebalik jeruji besi, dikurung, ada orang yang dipenjara di tengah pulau macam Nelson Mandela. Misalnya Hamka juga dipenjara, dan dia dalam tulisan di dalam Tafsir Al-Azhar semua menggambarkan walaupun dia dikurung tapi jiwanya terus merdeka. Dan bahkan Hamka dalam buku Falsafah Hidup ni, saya tak ingat dekat chapter mana saya ada baca, dia kata ada orang yang ramai bijak pandai ni, akalnya intelektual tinggi, tapi bila disogok dengan duit, dibagi jawatan, dibagi apa-apa kelebihan ni, dan dia mendiamkan diri daripada kebenaran, dia mungkin hidup kelihatan zahirnya tenang, mewah, tapi dia sudah tidak ada kemerdekaan. Dia hamba kepada tuan yang bagi dia makan tu, yang bagi dia sogokkan dan sebagainya. Dan kita lihat dalam situasi Malaysia sekarang ni, orang-orang yang kita amanahkan untuk membawa suara rakyat ke peringkat lebih tinggi, mereka dijual beli dengan harga-harga murah, walaupun mahal pada amount yang diberikan, tapi murah dari sudut moral, murah dari sudut integritas, dengan pengkhianatan yang menjejaskan ribuan kehidupan, bukan jutaan kehidupan sebenarnya. Dan mereka hanya berbuat demikian untuk sedikit kesenangan sementara. Ini perkara yang kita mohon Allah lindungi kita jugalah. Betul. Lawan kepada kemerdekaan. Ini adalah pembudakan. Hamka sebut mereka akhirnya jadi budak, jadi hamba. Walaupun mereka berkot, mereka memakai jubah-jubah yang besar dan sebagainya. So itu antara refleksi daripada apa yang Hamka ceritakan dalam bab ini. Panjang lagi ni, dia ada banyak lagi sebut ni, mungkin kita boleh. Betul. Lan, Dr. Ham macam nak kena share juga apa yang dialog antara dua individu yang kalau di US itu adalah pejuang dari sudut keadilan sosial kan, nama seperti Ralph Waldo Emerson dengan Henry David Thoreau ni. ada satu ketika tu di mana
tak tahu sebut betul ke tak ni, Turio ke Turo ni tapi yang Henry David ni dia masuk dalam jail sebab dia kerana dia mengatakan sesuatu lah yang tidak digemari lah oleh kerajaan ketika tu Jadi masa kawan dia ni masa ni dia datang melawat kawannya yang dalam penjara ni, sebab tadi Lan cakap sahabat penjara kan. Mungkin Lan dah pernah dengar ni, tapi Dr. bila dengar ni rasa macam sangat mengesan. Dia kata Romualdo Emerson ni tanya, Henry, why are you here? Kenapa awak ada di sini ni kan dan macam kata, I'm sorry to find you here. Lepas tu Turun ni pula mengatakan bahawa kenapa pula dia kata orang yang memperjuangkan keadilan ini akan sering dipenjarakan dan dengan itu saya nak tanyakan apa yang awak buat di luar tu. Lebih kurang macam tu Jadi dia macam satu sindiran jugalah kepada kawan dia kan. Maksudnya dalam situasi di mana semuanya korup, satu-satunya tempat yang menunjukkan kita berada di jalan yang benar itu adalah di dalam penjara. Jadi bila kawan dia kata, what are you doing here? I'm sorry to find you here. Dia kata, well, on the other hand, what are you doing outside? Kan, sepatutnya you ada dalam penjara dengan saya sekarang. Jadi kan doktor kata, yang ini memang jadi oleh sebab tu saya rasa kemerdekaan itu yang dalam konteks ini mungkin kita kata orang yang dipenjarakan di atas sebab-sebab ini nampak macam dibatasi dia punya kemerdekaan, tapi yang dibatasi hanya kemerdekaan fizikal ni saja. Dan dia dimasukkan dalam penjara itu oleh tadilah orang-orang yang takut dengan kemerdekaan dengan kekuatan yang ada oleh orang-orang yang sebegini ni. Okey Lan. Bolehkah kita pergi yang seterusnya Lan? Boleh. Kalau ni ada banyak lagi nanti kita tak habis nanti. Okey. Kalau kita lihat yang seterusnya adalah hak ataupun kemerdekaan beragama. Ini juga mungkin sensitif, mungkin ada orang yang boleh salah anggap, tapi hakikatnya memang Islam datang dengan tidak memaksa. Itu premis yang paling konkret. La ikraha fiddin. Tuhan kalau boleh, dia nak boleh je paksa semua orang. Betul. Dia boleh je tetapkan. Tapi Tuhan sendiri tidak memaksa. Tuhan sendiri tidak menetapkan semua orang kena ikut, sebab Tuhan bagi kemerdekaan untuk memilih. Aku bagi kamu akal, aku bagi kamu pertimbangan. Lalu pilihlah yang mana yang betul, mana yang salah, dan semua pilihan itu ada natijahnya. Itu semua Tuhan bagi tahu dalam Quran. Dan ada orang kata apa agama ni dengan sebut neraka lah apa semua. Tuhan bagi tahu sebab mercy, bagi tahu ini adalah apa yang akan datang di hadapan. Dan jangan lihat hanya satu ayat itu, berapa banyak ayat yang memujuk, berapa banyak ayat yang memberikan peluang untuk fikir lagi. Dengan parables tadi kita bincang dalam episod sebelum ni. Semua itu adalah untuk dalam satu sudut, kenapa Tuhan bagi option tu? Sebab nak wujudkan kemerdekaan dalam beragama. Dia boleh memilih pendirian dia dan dia tahu konsekuensinya lah ataupun kesan daripada pilihan tersebut. Jadi dalam mana-mana society, misalnya hari ini kita lihat isu yang berlaku di Afghanistan, apa yang berlaku di sebahagian negara yang dikawal oleh militan, yang mana dia robohkan rumah ibadah agama lain, dia bunuh penganut agama lain, dan itu dilaungkan seolah itu ajaran Islam, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sendiri pun. Dan Nabi berjiran, Nabi bukan berjiran dengan, Nabi tak buat taman, ni orang Islam je duduk sini. Nabi tak buat macam tu. Nabi jirannya orang Yahudi. Nabi jirannya orang Farsi yang ajak Nabi datang minum sup di rumah dia. Nabi berinteraksi dengan orang Kristian dari Najran di masjid Nabi. Nabi sentiasa hidup dalam keadaan kita panggil apa? Coexisting. Penganut agama lain dengan etnik-etnik yang berbeza. Itu spirit yang sepatutnya kita pertahankan. Dan jangan pula kita menggunakan ini sebagai sentimen dan menyebabkan orang jadi maksudnya orang yang tidak beragama Islam menjadi hidup dalam ketakutan dan tidak merasakan kemerdekaan sebagai citizen yang hidup dengan kita. Itu saya tak nampak bagaimana itu dakwah. Bila kita momokkan, bila kita bakar sentimen. Kadang-kadang pelik juga orang agama belajar tinggi-tinggi duduk di kerusi mufti pun melakukan hal yang sama. Terlalu gopoh, terlalu cepat nak membakar sentimen, seolah-olah ada orang yang nak jatuhkan. Sedangkan kalau kita lihat struktur negara kita ni,
Mungkin negara kita ni negara yang mufti paling ramai di dunia, paling banyak institusi Islam. Setiap negeri ada. Saya ingat negara Islam lain ada satu mufti je untuk satu negara. Dan banyaklah momokkan ini. Tapi kalau kita lihat di sini, tentunya Hamka sebut dekat sini, kemajuan manusia berfikir dalam membentuk satu negara yang adil telah sampai kepada satu kesimpulan bahawa rakyat dalam satu negara harus dibiarkan bebas memeluk dan menjalankan agama yang dipercayainya. Itu yang Hamka sebut. Dan hak-hak asasi manusia yang ditelurkan ataupun dikeluarkan setelah Perang Dunia Kedua pun sampai kepada kesimpulan adanya kebebasan beragama, bahkan sampai pula kepada kebebasan pindah agama. Ini mungkin lebih kontroversi kalau kita bincang, tapi lihat di sini itu praktisnya. Dan kita tak naklah masuk pindah agama punya isu tu, sebenarnya kita boleh bahas, ada hujahnya, ada diskusi dan praktisnya. Tapi kalau kita lihat di sini, yang pertama, ia adalah satu kebebasan yang diberikan Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita nak cerita undang-undang ni, Tuhan berikan kebebasan tu. Dan antara penulis yang saya suka rujuk bila bercakap soal ini, ada seorang pakar tafsir di Indonesia. Dia seolah-olah memberikan satu gambaran, selagi kita tak betul-betul meraihkan kepelbagaian dan kemerdekaan orang untuk mengikut apa yang mereka percaya, selagi itu dakwah akan tersekat disebabkan fobia yang akan terus dibakar. Memang ada orang yang walaupun ada kebebasan, dia akan terus melakukan agenda dia, tapi sebagai Muslim kita juga ada peranan dia. Dan misalnya dalam surah An-Nisa, kita ada cerita tentang boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab. Ada ulama kata, cuba fikir sekejap, bagaimana boleh berlaku perkahwinan seorang Muslim dengan ahli kitab kalau tidaknya ada kebebasan beragama dan tidak adanya interaksi yang harmoni. Mereka boleh duduk makan bersama, boleh bincang, dan kemudian boleh jatuh cinta, kemudian berkahwin, dan perkahwinan itu dibenarkan. Dan adalah perbincangan syariah dia, ada ketika tertentu Umar Al-Khattab menggantung undang-undang tersebut, ada kemaslahatan yang lebih besar yang perlu dijaga pada ketika itu, tapi hukum asalnya ada dalam Quran. Dan itu semua memberikan gambaran bahawa kita hidup bersama, masing-masing ada kebebasan dan itu dihormati. Okey Lan, Dr. Han mungkin nak intercept kat sini dalam konteks pandangan Dr. Han lah. Manusia ni memang dia ada yang mempunyai spiritual intelligence, maksud dia memang ada tendensi untuk mengenal the transcendent power gitu, dan orang ni yang kita katakan spirituality dia tu sangat mendalam gitu kan. Dan dalam konteks ini selalunya orang yang begitu dia lebih seimbang dan dia menjadi orang yang lebih baik lah, unsur nasir baik di dalam masyarakat. Dan pada pandangan Dr. Har tu yang tadi nak tanya komen Lan, Dr. Har, kalau misalnya kita dalam kepelbagaian agama ni, rakan-rakan kita daripada agama lain committed dengan agamanya, macam kalau kita pun committed dengan ajaran agama kita, dia pun committed dengan ajaran agama. Dr. tak nampak ada masalah di situ. In fact, padahal Dr. rasa sangat baik tu, kerana dalam kita punya rukun negara pun percaya kepada Tuhan. Dan apabila seorang itu mempunyai kepercayaan ini, sebenarnya dia lebih mudah untuk dibawa ke meja perundingan untuk bertolak ansur, kerana dia punya semangat manusiawi itu sangat tinggi kan. Jadi pada pandangan Dr. Har, kalau adalah kawan kita yang mungkin agama Kristian ke, Hindu ke, atau Buddhis ke, kan, Buddhism, nampak makin orang kata makin kuat pegangan dia tu, itu sebenarnya yang baik. Cumanya yang kita bimbang ni, bila kita pula terlalu keras contohnya, di dalam beragama ni pun dia ada ekstrimnya juga, ada yang terlalu longgar, ada yang terlalu strict sangat juga yang terlalu syadid sangat tu. Dia bila berlaku kesyadidan itu di kalangan kita, ada juga nanti syadidnya di kalangan dia orang juga, agama lain. Dan inilah sebenarnya the rotten apples. Inilah sebenarnya yang akan merosakkan kesejahteraan kita. Jadi oleh sebab itu, titik tengah, titik seimbang, titik sejahtera itu mesti sentiasa menjadi satu dinamika yang mesti kita usahakan. Tapi kita tidak boleh benarkan mereka yang ekstrim ini di dalam mana-mana agama pun untuk mengambil alih. Sebab kalau macam tu jadi kelakabut kita. Jadi makin perpecahanlah kemerdekaan agama ini menjadi sesuatu yang makan tuan. Bukannya dan di situlah I am holier than thou tu. Saya lebih baik daripada awak tu. Dalam konteks rejection of diversity, kalau antara tiga cara kita nak itu yang membawa kepada ethnic cleansing. Banyak dalam dunia ni kita lihat
Ya, kenapa manusia berbunuhan hanya kerana satu agama yang merasa dia lebih baik daripada yang lain. Ya, di Palestin sekarang ya, negara Zionis Israel itu menggunakan itu, walaupun sebenarnya itu tidaklah apa yang diajarkan dalam ajaran agama Yahudi itu sendiri kan. Kita tahu di New York nanti tengok ramai pula yang against Zionis tu, sebab inilah dia pelampau agama ni, penunggang agama ni. Jadi itu adalah satu yang kita rasa macam mana kalau dalam konteks negara kita kena faham begitulah. Saya ingat yang penting adalah kita jangan, mana-mana agama jangan let their extremists to set the narrative. Yes. Jangan biarkan ekstremis, mana-mana agama, mana-mana kaum, mana-mana entity untuk set the public narrative. Sedangkan majority orang hidup secara aman, majority orang sebenarnya dengan level kesejahteraan cara fikir tu dia boleh terima je sebenarnya. Dan Palestin tu dulu coexist aman. Gambar-gambar lama kita tengok mereka minum kopi bersama, main catur bersama, dan bila azan mereka suruh pergi solat, yang ni pergi gereja, dan it was all good. Tidak sampai seperti mana yang kita lihat hari ini. Dan bila Dr. Har sebut tentang pelbagai agama dan jangan syadid tadi, saya teringat memang ada ayat Allah SWT. Saya tak dapat recall tepat ayat tu ada di mana, tapi memang ada. Allah sebut jangan menghina sembahan orang yang syirikkan Allah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Allah tak suka pun orang menyembah berhala, mensyirikkan dia. Tapi still Allah bagi tahu jangan, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan cela, jangan cakap perkataan-perkataan yang menyakitkan. Nanti dia akan cakap tentang Allah tanpa ilmu. Dia akan kemudian mencela Allah. Dan samalah bila orang Al-An'am ayat 108. Al-An'am 108. Memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Betul. Dan itu penting bila kita bercakap, ada adab sopan santunnya. Dan dia sebenarnya terpakai juga kepada agama lain terhadap Islam juga. Orang lukis kartun, dia provoke, dan dia dapatlah respon daripada provokasi tersebut. Kalau dia ada ekstremis yang buat satu benda, kemudian akan ada orang yang memang disebabkan cinta dia kepada Nabi, ataupun dia memang mudah dibakar emosinya dengan pertembungan ini, dia suka nak lawan. Berlakulah benda-benda, kemudian kita lihat dibunuh pula cikgu tu kan. Dan apa benefit kita dapat daripada percakaran yang macam tu? Lebih utama adalah dialog. Kita boleh bincang. Antara benda yang mungkin kita perlu banyakkan lagi lah adalah sekolah-sekolah agama ni. Saya sendiri daripada kecil tak pernah keluar daripada kepompong sekolah agama. Adalah kita lebih banyak pergi dan engage dengan sekolah agama lain, ibadat lain, dan supaya kita lebih bersederhana dan lebih, bukan mengurangkan keimanan, bukan mengumpulkan ketajaman kita dalam berfikir dan berhujah, tapi dia adalah seni untuk merangkul tu, untuk melihat bigger picture. Dan itu sebenarnya kelebihan untuk dakwah, bukan kekurangan. Itu akan memberikan lebih banyak benefit. Dan bila saya buat kajian, saya sebut tadi tentang mu'alaf tu, bila berlaku perebutan nak Islamkan anak bawah usia tu, kita lihat banyak yang terkorban itu kemudian adalah masa depan anak tu sendiri. Dengan dia ada krisis, dia membenci kedua ibu bapanya dan dia tak boleh terima. Dan saya interview lagi, dia sebut memori anak tu adalah Islam datang dan memecahkan keluarga dia. So dia tak nak terima Islam. Berbanding dengan shared parenting, yang mana kedua-dua pihak boleh tunjuk keindahan agama masing-masing, dan kemudian dia boleh memilih apabila berlaku situasi salah seorang tak meluk Islam ni, kan lebih banyak benefitnya. Ada salah seorang yang saya interview dan saya masih in contact dengan dia, adalah dia ada minggu yang wife dia akan bawa wife dia tidak masuk Islam, bawa kepada upacara agama yang wife dia, dan ada minggu yang dia bawa anak dia pergi belajar kelas agama. Dan anak dia tanya soalan-soalan yang kritikal, dan soalan itu dijawab dan memuaskan hati dia. Dan itu kan prosesnya. Sebab tu dulu ayat la ikraha fiddin tu sebenarnya turun dalam konteks waktu golongan Yahudi yang dihalau keluar daripada Madinah disebabkan pengkhianatan. Orang-orang Ansar ni ada anak-anak mereka yang dijaga oleh Yahudi ni jadi anak angkat. Mereka nak rebut balik anak tu. Pada ketika itu ayat tu turun, tak ada paksaan dalam beragama. So konteks itu juga sangat penting. Nabi masih menjaga dari sudut jangan berlaku konflik, jangan berlaku yang boleh membawa kepada macam sekarang lah kita lihat ialah beberapa ketika sebelum ini
kes-kes yang melibatkan rebut anak mu'alaf apa semua menjadi isu negara yang membakar ekstremis di kedua-dua belah. Kalau orang baca nota kehakiman tu, dia boleh tenang-tenang je, dia faham kenapa begini, kenapa begitu. Tapi orang mana baca nota kehakiman, dia baca headlines. Dan headlines tu bergantung pada portal ni macam mana. Portalnya tu kerjanya membakar dan ni habis, dia merosakkan fabrik masyarakat ni. Dan masa depan negara lah yang terjejas. Dan saya tak fikirlah kita boleh satu masa nanti pergi menuju ke negara maju kalau kita tak selesaikan lagi masalah yang seperti ini. Sampai bila kan? Mungkin itulah aku sikit komen. Baik. Kita ada masa lagi ke sikit untuk kemerdekaan hak asasi kita? Mungkin sikit lagi Lan. Profesor Hamka disebut di sini ada dua kemerdekaan. Pertama, kemilikan orang atas harta benda yang lahir. Maksudnya apa saja yang dia earn, dia buat dan dia ada ownership terhadap benda tu. Dan ini antara topik yang selalu dibelajar waktu kami ambil syariah ekonomi dulu pun. Kepemilikan ni kita belajar dari sudut sosialismnya, kapitalismnya, apa semua tu kan. Yang kedua adalah kemerdekaan hak milik atas sesuatu yang berhubung dengan kecerdasan akal. Ni hak cipta ni. Maksudnya ada orang yang harta dia tu bukanlah dalam bentuk material, tapi dalam bentuk idea, dalam bentuk karya. Hak cipta intelek. Sama juga bila sebut ni, saya ingat walaupun kita pun mungkin terkena juga, tapi bila ada artis buat karya ataupun karyawan buat filem, lagu, bila kita mengambilnya tanpa hak dengan cetak rompak, dengan cara-cara yang tak betul ni, sebenarnya kita kena tanya, kita hormat tak kemerdekaan dia berkarya? Kita hormat tak rights dia, hak cipta dia, usaha masa yang dicurahkan untuk dia buat kerja-kerja tertentu untuk menghasilkan karya, kemudian kita consume secara percuma, secara illegal lah. So, dia bukan hanya soal kita berhibur dan konten hiburan tu, cara kita mendapatkan itu pun kita kena tengok juga. Takut kita cakap Islam banyak tapi kita curi hak intelek orang. Sama juga academician di universiti. Saya waktu berada 2 tahun sepenuh masa sebagai pembantu penyidik, baru saya tahu realiti dunia akademik juga bukan seindah yang disangka. Orang yang berkopiah, orang yang bercakap agama, gelarannya besar-besar tapi plagiat, tapi mencuri karya orang lain dan meletakkan namanya pada karya tersebut dan mendapatkan kenaikan pangkat, mendapatkan kenaikan gaji. Itu tidak respect kepada hak rights orang lain. Itu baru konteks karya, belum kita cerita benda-benda lah, barang-barang. Tapi dalam konteks yang lebih besar, Hamka sebut di sini apabila negara boleh merampas harta rakyat dan sebagainya. Mungkin dalam konteks zaman Nabi dulu, bila mereka pergi perang Badar tu, mereka nak dapatkan balik harta yang telah di confiscated oleh Quraisy waktu mereka dipaksa ataupun circumstances to push them out, keluar daripada Mekah. Rumah mereka diambil alih, harta-harta mereka dulu tak boleh buat bank transfer kan. So material itu adalah possession yang perlu dibawa, tak boleh dibawa pergi ke Madinah. So itulah tujuan pada ketika Nabi pergi tu. Sebahagian pengkritik sirah dia tulis, orang-orang yang cuba nak menimbulkan keraguan ni, seolah Nabi ni macam lanun. Orang lain bawa balik harta, berdagang, dia nak pergi rompak macam robbers. Kalau kita baca konteksnya, hak mereka terhadap kepemilikan harta mereka itu telah dicabuli, telah diambil secara haram. So itu tujuan mereka pergi dan nak dapatkan semula, tapi somehow dia telah bertukar menjadi perang yang tidak dirancang Nabi SAW pada ketika itu. So dalam konteks ini juga Hamka sebut, dalam konsep keadilan dan kemerdekaan ini ada ketikanya akan menuntut berlakunya pertumpahan darah untuk mempertahankan keadilan. Sebab tu menarik, baru ni saya bila baca balik, waktu malaikat sebut kenapa kau nak ciptakan Adam kepada Allah, malaikat bertanya kan, di atas muka bumi mereka melakukan pertumpahan darah. Allah tidak menjawab. Allah tak kata ya, Allah tak kata tidak. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata aku tahu apa yang kau tak tahu. Dan Profesor Shihab Quraish dalam bukunya bertajuk Khalifah, dia kata memang sebab ada ketikanya dalam usaha menegakkan kebenaran, kemerdekaan dan keadilan tidak dapat dielak pertumpahan darah. Dan itu satu perkara yang baik dalam konteks tersebut. Bukan konteks pertumpahan darah ni always negatif. Sebab tu Nabi dalam chapter sirahnya ada banyak ghazwah. Yang ghazwah-ghazwah itu berlaku pertumpahan darah. Tapi untuk tujuan apa? Dan tentunya itulah result. Nabi takkan sekali-kali memulakan
kempen perang untuk menumpahkan darah. Ya. Dia apabila negotiation tak boleh berlaku, tak ada persefahaman, tak boleh dah last sekali, dan kebanyakan situasi adalah untuk mempertahankan diri. Sebenarnya deep sebenarnya apa yang dibincangkan oleh Dr. Hamka dan rujukan-rujukan dia. Baik. Alhamdulillah. Dan memang kalau boleh kita nak pergi sedalam yang boleh, tetapi mungkin dalam Odosiar ni kita menjadi teaser lah kepada orang yang mungkin dah lama tak baca falsafah hidup ni, boleh baca balik tadilah ya, dengan perspektif tersebut, dan juga melihat bagaimana perkaitannya dengan apa yang berlaku di dalam kehidupan kita. Akhir sekali kita mungkin kena menjadi seorang pelajar sejarah sebab sejarah ni mungkin salah kita dulu agaknya cikgu kita ajar banyak tahun aja kan, tahun ni kena ingat macam ni macam tu nama tu. Tapi sebenarnya itu mungkin cara yang lower order thinking skill, nak kena memorize, nak kena rote learning, tapi sebab nak jawab exam je. Ya, lepas tu dah tak ingat dah kan. Tapi sebenarnya sejarah, daripada kita nak kata bilakah tahun Portugis menawan Melaka, semua boleh kata 1511 itu kan. Tapi mungkin soalan yang patut ditanyakan adalah apakah 3 faktor atau 5 faktor yang menyebabkan Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Okey, yang itu tu yang memerlukan pelajar kena mengolah lah. Tapi hari ni dia bagi 5 sebab tu dalam skema, ada skema tu je yang diajarkan. Jadi budak-budak ni menghafal lah apa dia yang faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4, faktor 5. Sebab dia tahu kalau dia tulis macam tu dan ikut susunan pula tu. Sebab faktor 1 tu yang paling penting, faktor 5 ni kita akan dapat mungkin 10 markah kat situ saja. Yang itu adalah satu dari sebab pendidikan menjadikan sesuatu yang sebenarnya sangat higher order thinking skill turun balik kepada lower order thinking skill. Dan itu tidak lain tidak bukan adalah kerana cikgunya sendiri tidak berada pada tahap higher order thinking skill. Minta maaf lah kita itu dalam pendidikan agama juga. Pendidikan agama banyak berteraskan memorize and tidak berlaku banyak thinking process, menyebabkan ramai orang stuck dengan teks dan tak dapat nak kembangkan, nak relate dengan konteks. Ya, insya-Allah banyaknya benda yang kita kena buat dan kita nak kena lakukan islah di situ insya-Allah. Tapi terima kasih dulu Ustaz Azlan untuk episod kali ini. Sangat pada saya sangat baik perbincangan kita ni, alhamdulillah. Terima kasih. Dan kita insya-Allah bertemu lagi dalam episod seterusnya, masih lagi bincangkan tentang falsafah buku falsafah hidup Profesor Hamka. Dan kali ini kita mungkin akan melihat dalam konteks bagaimana tindakan kita untuk kita merdeka. So insyaAllah kita berjumpa lagi dalam Odosiar seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.